Nur Aina Izzati binti Abdul Halim daripada kumpulan 1. Pengenalan tentang sejauh manakah peranan Islam dan masyarakat majmuk ke arah pembinaan bangsa Malaysia. Masyarakat majmuk merujuk kepada beberapa kelompok bangsa atau kaum yang tinggal dalam satu kawasan politik sebagai satu masyarakat tetapi berbeza daripada segi kaum, budaya dan juga agama. Masyarakat di Tanah Melayu pada sekitar kurun ke-19 didominasi oleh dua bangsa yang berbeza asalnya daripada orang Melayu, iaitu Cina dan juga India. Abad ke-19 adalah titik tolak penting bagi Tanah Melayu, bukan sahaja mengalami perubahan daripada segi politik tetapi juga mengalami perubahan dari segi ekonomi dan juga sosial. Masyarakat yang terdiri daripada kaum, agama dan budaya yang berbeza merupakan satu cabaran yang berpanjangan dalam menguruskan kemajuan sosial. Cabaran ini wujud terutamanya dalam membentuk aspek keharmonian, keamanan dan interaksi positif antara kaum, agama dan budaya yang berbeza-beza. Perkara ini memerlukan pendekatan yang berhemah dan juga penuh rasa hormat. Sebagai sebuah negara moden yang sedang melakar masa depan yang lebih dinamik serta berusaha untuk memposisikan diri sebagai salah sebuah negara yang maju, cabaran berterusan dalam arus globalisasi ini dan kemodenan merupakan satu realiti yang harus ditangani dengan sebaik mungkin tanpa ada sebarang perbalahan di antara kaum. Ini juga termasuklah dalam ancaman pelbagai krisis yang membentuk penindasan dari segi ekonomi, politik dan sosial serta isu-isu berkaitan pencabulan hak-hak kemanusiaan. Cabaran-cabaran ini jika tidak diatasi dengan baik dan berhemah akan menjadi halangan kepada proses pembinaan keharmonian dan perpaduan rakyat di dalam negara ini. Malaysia ini perlu dikenali bukan hanya sebagai sebuah negara yang makmur dari segi ekonomi dan pembangunan, malahan perlu menjadi sebuah negara yang beridentitikan kepelbagaian agama, bangsa dan budaya, namun dapat bersama dalam suasana yang aman dan harmoni. Perpaduan nasional harus terus menjadi satu misi penting bagi sesebuah negara. Ia memerlukan satu kerangka yang bersifat komprehensif yang akan mampu menterjemahkan sebaik mungkin wajah kerencaman masyarakat majmuk di Malaysia. Keadilan, penerimaan dan toleransi perlu menjadi nilai-nilai asas kepada kerangka perpaduan nasional ini. Nilai-nilai perlu digarap dengan menjadikan Islam sebagai kayu ukur utama dalam mendukung agenda perpaduan nasional dalam negara kita ini. Permasalahan kajian. Terdapat 3 permasalahan kajian yang dihadapi oleh kami tentang peranan Islam dan masyarakat majmuk ke arah pembinaan bangsa Malaysia. Kajian yang pertama ialah Islam dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Dalam konteks Malaysia yang mempunyai berbilang kaum, bangsa dan agama, sesuatu yang difahami oleh rakyat di Malaysia bahawa Islam adalah agama rasmi negara ini dan Islam telah lama bertapak di tanah Melayu ini. Seperti yang kita pelajari, Islam ini telah bertapak dengan sejarah tentang tamadun Islam di Nusantara melalui raja-raja Melayu dan rakyatnya. Hal ini juga telah memberikan pengaruh besar terhadap kerangka Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang telah meletakkan Islam sebagai agama rasmi. Dan kajian yang kedua ingin dibahas ialah konsep wasatiyah dan perpaduan di Malaysia. Rencana tentang perpaduan kaum sehingga kini banyak sangat menyentuh soal sejarah, punca dan kesan kepada negara. Walau bagaimanapun, penulisan tentang menyatukan kaum melalui hubung kait dengan nilai kesederhanaan dalam dasar-dasar nasional terlihat masih kurang dibincangkan. Hal ini penting kerana proses bagi mencapai perpaduan kaum bukan satu perkara baharu kerana sejarah hubungan kaum di Malaysia berlaku trend pasang dan surut. Walaupun kita dah merdeka tetapi kita masih ada lagi kan tentang perbalahan antara kaum. Jadi benda ni bukanlah sesuatu yang mudah untuk mewujudkan satu perpaduan. Contohnya kita dapat lihat tentang peristiwa 16 Mei. Kita ni sebagai generasi sekarang ni perlulah mengambil iktibar daripada peristiwa-peristiwa yang lepas supaya nak ke peristiwa itu berulang kembali. Sudah semestinya kita tak nak kan. Soalan kajian yang ketiga ialah penerapan nilai-nilai Islam dalam konteks perpaduan di Malaysia. Setiap aspek kehidupan manusia adalah berkaitan dengan sistem nilai. Sebab tu kita ada belajar nilai mulia
murni. Okey, nilai berkait rapat dengan pengalaman dan pendirian seseorang individu itu. Serta nilai ni boleh mempengaruhi motif, alasan dan justifikasi setiap tindakan individu tersebut. Penerimaan atau penolakan terhadap sesebuah sistem nilai juga mungkin berdasarkan kepercayaan dan tradisi yang dipegang oleh sesuatu kelompok. Nilai spiritual seperti nilai-nilai keagamaan dan anutan kepercayaan merupakan salah satu contoh persepsi nilai yang mungkin menentukan penerimaan atau penolakan di antara satu nilai dengan nilai yang lain. Contohnya, bagi kita, senang ke kita sebagai penganut agama Islam menerima ajaran daripada agama lain? Sudah semestinya kita ingin menegakkan kita punya kepercayaan tentang agama kita dan budaya kita, sebab benda ni kita dah turun-temurun apa yang diajar, jadi susah untuk kita terima. Okey, nilai ini merupakan dimensi yang amat relevan lah dengan sikap dan amalan masyarakat, dan ini menjadikannya amat penting dalam proses pembinaan negara bangsa. Sebab itu time sekolah dulu, bahasa Melayu kita ada belajar keluarkan nilai murni dalam ni. Itu untuk mendidik kita lah, untuk mempunyai nilai-nilai yang baik di dalam diri kita. Objektif kajian. Berdasarkan persoalan dan permasalahan kajian yang dilakukan, kajian ini bertujuan untuk mencapai beberapa objektif lah. Objektif kajian adalah: yang pertama ialah menjelaskan tentang konsep Islam dan masyarakat majmuk di Malaysia. Yang kedua ialah mengenal pasti terhadap kepelbagaian agama dan budaya. Yang ketiga ialah menerangkan tentang isu-isu sensitif dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Yang keempat ialah meneliti prinsip hubungan bagi menangani konflik dalam masyarakat Malaysia berteraskan Islam. Yang kelima ialah membincangkan peranan ke arah membina toleransi beragama dalam masyarakat majmuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adlan Syabir Razali. Nombor matriks 33366122416. Metodologi kajian. Reka bentuk kajian dalam penyelidikan ini adalah menggunakan kaedah persampaian bertujuan untuk menjawab objektif yang telah dihasilkan oleh pengkaji. Seramai 19 orang responden telah dipilih untuk menjawab soal selidik atas talian ini, iaitu pelajar DTF 2B Kolej Kemahiran Tinggi Mara Sri Gading. Bagi melengkapkan penulisan ini, sumber sekunder seperti buku, jurnal, tesis, kertas, artikel dan sebagainya juga penting untuk mengukuhkan serta menyokong bukti bahan kajian pengkaji. Sumber ini amatlah penting bagi meyakinkan pembaca serta dapat mengukuhkan lagi perbincangan. Pengkajian ini adalah bertujuan untuk memastikan atau meninjau sama ada warga negara Malaysia, terutamanya dari golongan generasi baru, kini prihatin dan cakna terhadap sejarah negara, iaitu peranan Islam dan masyarakat majmuk ke arah pembinaan bangsa Malaysia. Skop kajian. Kajian ini akan melibatkan semua masyarakat di Malaysia, namun sifatnya adalah lebih mendalam dan boleh menjadi rujukan untuk kajian-kajian kes yang lain, khususnya tentang Malaysia. Walaupun masyarakat Malaysia terdiri daripada berbilang kaum dan agama, biarpun masyarakat Malaysia meliputi jumlah penduduk yang tidak terlalu besar, namun begitu mereka mempunyai pengaruh yang kuat ke atas sesebuah masyarakat, memandangkan sebahagian besar daripada mereka menjadi nadi kepada kegiatan ekonomi Malaysia. Pada masa yang sama, pengkaji juga mendapati bahawa masih belum ada lagi kajian tentang dialog kehidupan di antara masyarakat berbagai etnik atau agama di Malaysia. Selain itu, batasan kajian yang dilakukan adalah menyentuh tentang pengetahuan sikap, aplikasi faktor dan pencabaran yang dilalui tentang peranan Islam dan masyarakat majmuk ke arah pembinaan bangsa Malaysia. Justeru itu, data yang diperoleh ditentukan mengikut tema dan dianalisis mengikut teori yang dijelaskan dalam kajian literatur. Kajian literatur. Peranan Islam dan masyarakat majmuk ke arah pembinaan bangsa Malaysia amat sinonim sebagai sebuah negara yang mencirikan pelbagai kaum dan juga identiti. Di Malaysia, terdapat lebih 80 kaum. Selain itu, daripada keseluruhan bangsa tersebut, terdapat 3 bangsa paling besar, terutamanya ialah Melayu, India dan Cina. Seterusnya, corak perubahan rakyat Malaysia ini berlaku disebabkan oleh perubahan masa dan keadaan seperti yang berlaku pada perubahan struktur politiknya.
sebelum abad ke-18 dan ke-19. Pada hari ini, masyarakat majmuk terjadi secara tidak sengaja. Oleh itu, Malaysia merupakan sebuah negara mempunyai komposisi masyarakat yang majmuk dan melibatkan berpuluh-puluh etnik dan bangsa meliputi Malaysia Timur dan Malaysia Barat. Kedudukan negara Islam selalunya dirujuk kepada pembentukan negara Islam Madinah. Ini kerana negara Islam tersebut menjadi model kepada semua bentuk penubuhan negara bangsa yang ada. Menurut J.S. Furnival, 1948, masyarakat majmuk terdiri daripada berbagai kaum dan etnik yang mempunyai kebudayaan, agama, bahasa dan adat resam yang tersendiri. Meskipun berada di bawah sistem politik yang sama. Menurut Kamaluddin Jaffar pula, masyarakat majmuk membawa maksud kaum yang bercampur tetapi melalui kehidupan berasingan. Interaksi terbatas, penuh prasangka serta bersama tetapi tidak bersatu. Masyarakat majmuk terbahagi kepada 3 ciri-ciri utama, iaitu dari sudut politik, ekonomi dan juga sosial. Ciri-ciri masyarakat majmuk pertama, dari sudut politik bermaksud bangsa yang mempunyai tingkah laku tersendiri dalam pendirian politik. Dari segi ekonomi, masyarakat majmuk telah membawa maksud setiap masyarakat mempunyai pengkhususan pekerjaan yang berlainan. Perbezaan pekerjaan telah membawa kepada perbezaan tempat tinggal, taraf kehidupan dan juga komposisi kaum di setiap negeri. Masyarakat majmuk juga mempunyai matlamat sosial yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahira binti Sani dari Kumpulan 1. Mengungkapkan kajian ini, kumpulan kami telah membuat pembahagian bab bagi memudahkan perbincangan serta pemahaman terhadap pembinaan bangsa Malaysia. Dalam ringkasan bab ini, kumpulan kami telah membahagikan kepada 2 bab. Bab yang pertama adalah pendahuluan yang merupakan pengenalan kepada kajian dengan memberi tumpuan dan penjelasan terhadap perkara-perkara asas kajian. Dalam bab ini, antara perkara yang membantu memandu arah penulisan adalah permasalahan kajian, objektif kajian, metodologi kajian, skop kajian serta kepentingan kajian. Rujukan dan bahan bacaan disenaraikan di dalam kajian literatur. Dalam bab 2 pula menyentuh mengenai tentang latar belakang pembinaan bangsa Malaysia, iaitu konsep peranan Islam dan masyarakat majmuk di Malaysia. Bangsa Malaysia dibentuk melalui penggunaan satu bahasa kebangsaan, pengamalan kebudayaan kebangsaan serta rukun negara. Selain itu juga, untuk menerangkan isu-isu sensitif dalam masyarakat majmuk di Malaysia, masyarakat yang terdiri daripada kelompok kaum, budaya dan agama yang berbeza-beza menjadikan ia satu cabaran yang berpanjangan dalam mengurus kemajmukan sosial ini. Yang ditekankan adalah peranan ke arah membina toleransi beragama dalam masyarakat majmuk. Cabaran-cabaran ini jika tidak diatasi dengan baik dan berhemah akan menjadi halangan kepada proses pembinaan keharmonian dan perpaduan rakyat di dalam negara ini. Dalam bab ini juga, pengkaji ingin menjelaskan prinsip hubungan bagi menangani konflik dalam masyarakat Malaysia berteraskan Islam. Seterusnya ialah kepentingan kajian. Secara umumnya, negara Malaysia amat masyhur sebagai sebuah negara di Asia Tenggara yang mempunyai masyarakat yang berbilang sama ada dari sudut agama dan etnik. Perpecahan dan salah faham amat mudah terjadi jika isu perpaduan dan penyatuan tidak ditekankan. Penerapan dasar keislaman telah lama diamalkan bagi menjamin perpaduan dan kesejahteraan seluruh rakyat tanpa mengira agama. Banyak negara di dunia mencontohi Malaysia sebagai negara yang berbilang bangsa, agama dan budaya kerana keharmonian dan kemakmuran antara kaum serta budaya menjadi pegangan kepada pandangan positif rakyat antarabangsa terhadap Malaysia.
Selain itu, kepelbagaian agama di Malaysia juga perlu diberi keutamaan demi mengekalkan kekukuhan perpaduan antara kaum dengan mengamalkan semangat perkongsian, saling menghormati dan menanam sikap toleransi sesama rakyat Malaysia. Dengan itu, masyarakat akan lebih terbuka untuk mengenali dan memahami kepelbagaian agama di negara ini demi menguatkan kesefahaman antara kaum dan agama. Tajuk ini mengenai peranan Islam dan masyarakat dalam pembinaan Malaysia merupakan antara faktor terpenting dalam mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama. Jelas sekali sekiranya kita berpecah atau bertelingkar antara satu sama lain, negara yang aman dan harmoni ini akan menjadi mundur dan pertikaian akan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang menjejaskan pembangunan negara. Akhir sekali, masyarakat Malaysia perlu menjadi penggerak utama dalam memupuk dan mengekalkan perpaduan antara kaum dalam usaha untuk mencapai matlamat ke arah status negara maju serta memastikan pembangunan ekonomi negara stabil dan konsisten.